Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syihabuddin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Sahabat-sahabat, baru-baru ni jadi dekat sidang parlimen yang mana pihak speaker mengarahkan untuk tidak digunakan beberapa perkataan antaranya kafir dan seumpama dengannya lah. Kerana dianggap perkataan-perkataan itu bertujuan untuk merendah-rendahkan orang sebagai satu tingkah laku yang tidak terpuji yang sepatutnya tidak berlaku di dalam sidang parlimen. Saya tak ada masalah sekiranya konotasi yang dimahukan daripada isu perkataan kafir itu adalah merendah-rendahkan orang. Saya rasa tak berapa sesuai. Jika orang tu bukan Islam dan perbincangan kita di antara isu Islam dan juga kafir, patutnya orang yang bukan Islam itu dianggap sebagai kafir. Tak perlulah kita sebut non-Muslim atau sebagainya. Dan saya lihat baru-baru ini jadi viral pula kenyataan daripada T. Lian Ke, senator daripada MCA. Dia kata Hadi patut minta ahli PAS henti gelar orang bukan Islam sebagai kafir. Dan artikel itu, bukan artikel lah, sebenarnya screenshot itu telah dikritik oleh Dr. Ruzaimi Ramli. Walaupun kita baca dulu apa yang dimahukan oleh pihak Dr. Ruzaimi Ramli. Dengan memaparkan screenshot perkataan Hadi patut minta ahli PAS gelar orang bukan Islam, henti gelar orang bukan Islam kafir, kata T. Lalu dikritik oleh Dr. Ruzaimi Ramli. Saya bacakan apa yang Dr. Ruzaimi sebut untuk kita ambil manfaat. Kata Dr. Ruzaimi, mari saya jelaskan. Di dalam Islam ada dua kategori manusia mengikut akidahnya, kepercayaannya, iaitu Muslim dan kafir. Makna literal bagi perkataan kufur ialah menutup. Oleh itu, dalam bahasa Arab, petani dipanggil kafir ataupun kufar kerana petani menutup bumi dengan tanaman. Lihatlah firman Allah Ta'ala di bawah. I'lamu annama al-hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinah wa tafakhurun bainakum wa takasurun fil amwali wal awlad. Kamathali ghaithin a'jaba al-kufara nabatuhu summa yahiju fatarahu musfarran summa yakunu hutama wa fil akhirati 'adzabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ketahuilah bahawa yang dikatakan kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah bawaan hidup yang berupa semata-mata permainan dan hiburan yang melalaikan serta perhiasan yang mengurang, juga bawaan hidup yang bertujuan bermegah-megah di antara kamu dengan kelebihan kekuatan dan bangsa keturunan serta berlumba-lumba memperbanyakkan harta benda dan anak pinak. Semuanya itu terhad waktunya. Samalah seperti hujan yang menumbuhkan tanaman yang menghijau subur, menjadikan penanamnya suka dan tertarik hati kepada kesuburannya. Kemudian tanaman itu bergerak segar ke satu masa yang tertentu, selepas itu engkau melihatnya berupa kuning. Akhirnya ia menjadi hancur bersepai. Dan hendaklah diketahui lagi bahawa di akhirat ada azab yang berat disediakan bagi golongan yang hanya mengutamakan kehidupan dunia itu, dan ada pula keampunan besar serta keredaan dari Allah disediakan bagi orang-orang yang mengutamakan akhirat. Dan ingatlah bahawa kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan bagi orang yang terpedaya. Kafir atau kufar yang diletakkan kepada non-Muslim adalah kerana mereka menutup jiwa mereka daripada menerima Islam. Mungkin ada yang berkata, panggillah non-Muslim. Saya katakan, ia hanya terjemahan yang hakikatnya kafir sama dengan non-Muslim. Orang bukan Islam harus tahu bahawa perkataan kafir bukan bermakna carutan atau makian. Ia sama makna seperti non-Muslim. Jika T tidak mahu dipanggil kafir ataupun Muslim, maka dia perlu mengucap syahadah untuk digelar Muslim. Dr. Ruzaimi Ramli. Kenyataan Dr. Ruzaimi itu memang cantik di dalam menerangkan keadaan akidah. Apabila kita menyebut tentang akidah, maka Muslim dan kafir. Dia tak ada Muslim dan kafir dan lain-lain. Tak ada dah. Dia ada dua saja, Muslim dan juga kafir. Cuma ada perbahasan sebahagian orang pada isu ashabul fatrah, yang mana dakwah belum sampai kepada mereka ataupun dakwah sampai kepada mereka tetapi dakwah itu tidaklah jelas, sehingga orang yang menerima dakwah itu mereka tidak memahami apakah yang disampaikan oleh orang yang menyampaikan itu. Boleh jadi sebahagian para ulama mengatakan bahawa boleh jadi itu juga termasuk dalam kategori ashabul fatrah. Jadi secara umumnya dia ada dua kategori, Muslim dan kafir. Ashabul fatrah ni kita tolak tepi sebab ia memang di sisi Allah Ta'ala sahaja, kita tak ada kaitan tentang isu berkenaan. Jadi Muslim dan juga kafir sahaja bila kita bincang bab isu akidah, dan ini berkaitan tentang fakta. Tetapi kalau kita base kepada isu cacian, ada orang dia mencaci dengan fakta. Dia kata ni pak hitam, kita marah dia, padahal kita memang hitam, kulit kita memang hitam. Tapi kata-kata hang kepada aku pak hitam tu tak kena sebab perkataan itu tak sesuai disebutkan dengan tujuan itu. Walaupun kalau nak kata aku memang aku hitam, tak ada masalah, kulit aku kulit hitam. Tetapi bila hang sebut perkataan pak hitam tadi, dia seolah-olah macam menghina aku, dan keadaan sebutan yang hang sebut tu memang tujuan untuk hina. Macam orang bukan Islam, kita sebut hang ni kafir, memang dia kafir pun, tapi
cara kita bercakap itu mungkin tidak disukai oleh orang. Kita dengar apa yang T sebut. Senator MCA T Lian Ke meragui kenyataan Presiden PAS Abdul Hadi Awang bahawa Perikatan Nasional akan memelihara kebebasan beragama seperti yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan dalam usaha menarik sokongan orang bukan Islam. Dalam satu kenyataan, T berkata adalah lebih baik Abdul Hadi meminta ahli-ahli PAS agar berhenti merujuk orang bukan Islam sebagai kafir. Ini kesalahan yang besar. Orang bukan Islam memang kafir lah kan. Jadi awak kena rujuk kenyataan Dr. Zami dalam hal ni. Jadi cadangan dia ni adalah cadangan yang tak relevan. Hadi dah banyak kali bercakap sehingga gerakan tidak mampu meyakinkan orang bukan Islam untuk mengundi PAS. Kata-kata bersalut gula terbaru untuk menegakkan kebebasan beragama dan keadilan tidak akan memadamkan memori orang bukan Islam mengenai Hadi yang memburukkan mereka, memanggil mereka kafir dan juga menjenamakan UMNO sebagai kafir kerana bekerjasama dengan MCA, MIC dan lain-lain. Yang ni kita kena kritik sikit lah. Sebab kalau kita sekadar menyebutkan kafir itu kepada orang bukan Islam, mungkin boleh difahami. Tetapi kalau orang Islam pun dilabel dengan label kafir, itu adalah satu perkara yang berbahaya. Tetapi saya pun tak tahu, benarkah Tok Guru Haji Hadi Awang pernah sebut bahawa UMNO ini kafir disebabkan mengikut orang kafir? Kalau anda tahu tentang kenyataan ini, saya jujur, saya memang tak tahu. Kalau anda tahu, tolong komen dekat bawah, berikan kenyataannya, berikan faktanya. Saya memang tak tahu tentang kenyataan itu. Seterusnya adalah malang bagi gerakan, mereka bakal memikul tugas yang berat, kata T. Dia berkata golongan sederhana dalam PAS boleh menunjukkan sikap progresif mereka dengan menghalang rakan seperjuangan mereka menggelar orang bukan Islam di Malaysia atau orang yang tidak mengikut Islam sebagai kafir. Perkataan ini digunakan berkali-kali dengan cara yang merendahkan dalam saat-saat keterlaluan atau untuk merasa diri lebih baik. Selalunya nada atau cara yang digunakan dianggap kasar dan bertujuan untuk menyinggung perasaan. Yang ni kita kena alert juga. Sebab isunya adalah nada yang disampaikan, bukan sekadar perkataan. Kalau sekadar perkataan, tak ada masalah. Islam, kafir, no issue. Di setengah negeri, perkataan kafir dianggap sebagai penghinaan perkauman, digunakan secara merendahkan atau menyinggung perasaan, tambah beliau. Secara peribadi, saya tidak akan merujuk diri saya sendiri atau mahu dirujuk sebagai kafir kerana saya bukan kafir. Oh, dia bukan kafir. Saya memiliki kepercayaan saya dan adalah warga negara di bawah Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Perlembagaan kita adalah undang-undang tertinggi negara. Oh, ini menarik. Jadi kalau dibase kepada kerajaan, dibasekan kepada negara, kita tak perlulah kita kata Muslim dan kafir. Kita hanya base dalam negara kita ini sebagai rakyat Malaysia. Rakyat dan bukan rakyat. Sekarang ni kita ada rakyat Malaysia, so kita sebut sebagai kerakyatan saja dan kita mempunyai hak yang sama, hak yang setanding di antara satu sama lain. Yang tu tak ada masalah. Kalau awak nak base kepada perlembagaan, maka kita tak perlu sebut Muslim, kita tak sebut kafir, kita sebut dengan satu istilah iaitu rakyat. Kalau hambis kepada perlembagaan. Tapi kalau hambis kepada agama, jangan larang orang sebut dengan perkataan kafir kerana memang betul selain Muslim dianggap sebagai kafir. Seterusnya, T berkata parti yang didominasi umat Islam seperti UMNO, Bersatu dan Amanah tidak menyelar orang bukan Islam dan melabel orang bukan Islam seperti yang dilakukan PAS. Pada Muktabar PAS ke-69, Abdul Hadi dilapor mengarahkan anggota parti itu menarik undi bukan Islam setelah berjaya menguasai sokongan Melayu. Kita sudah berjaya menarik golongan sokongan pengundi Melayu Islam dalam PR15, maka usaha yang penting dan berat yang mesti dilakukan adalah menarik sokongan pengundi bukan Islam dan bukan Melayu dalam PR16, katanya. Menurutnya, PAS akan terus memelihara kebebasan beragama dan memastikan keadilan seperti yang termaktub di bawah Perlembagaan Persekutuan. Jadi itulah yang dikehendaki. Jadi ada kecelaruan sikit, kesalahfahaman sikit T Lian Ke berkaitan tentang isu agama dan isu perlembagaan. Kalau perlembagaan kita base kepada rakyat, tak payah sebut kafir, tak payah sebut apa-apa. Kita sebagai rakyat dalam sidang dewan pun tak payah naikkan isu kafir mengkafir di antara satu sama lain. Dan kalau orang Islam sama Islam, kita tak sesuai juga kita nak pergi kata kafir kerana hak bagi mereka adalah sebagai istilah Muslim. Adapun dengan orang yang bukan Islam dekat negara Malaysia, kalau kita base tentang isu Islam, kita boleh sebut tentang kafir. Tak ada masalah tentang hal berkenaan. Kalau tak mau sebut dengan istilah kafir, ikut cadangan Dr. Zaimi tadi, masuk Islam. Allah Ta'ala alam. Terima kasih banyak sahabat-sahabat. Saya berharap ia dapat memberikan pencerahan kepada kita terhadap isu hari ini. Kadang-kadang isu politik ni dapat mengelabui sebahagian orang tentang keadaan hakikat agama. Itulah yang berlaku pada hari ini. Isu agama dan isu politik kadang-kadang dicampur dengan cara yang tidak benar, akhirnya menyebabkan orang bukan Islam juga salah faham dengan apa yang terkandung di dalam agama Islam. Moga-moga sahabat-sahabat, saudara-saudara kita, rakyat Malaysia dapat memahami dengan lebih baik. Demikian juga kita sebagai orang Islam dapat menyampaikan kepada mereka Islam yang sebaik-baiknya,
sebagai contoh supaya mereka faham, akhirnya mereka berminat untuk memeluk agama Islam. Terima kasih banyak sahabat. Jumpa lagi dalam video reaction seterusnya. Buku Sahih Al-Bukhari, stok masih ada tapi stok sangat terhad. Dapatkan, saya letakkan link dekat bawah. Segera dapatkan sahabat-sahabat, RM655 sahaja, 7,563 hadis kata-kata Nabi SAW yang sahih.